Iakan cerita Cikgu Bat tukar kerajaan kait Istana Negara. Puat sindir PN. Perikatan Nasional perlu tampil menjelaskan sama ada gabungan itu terlibat apa didakwa mencemar imej Istana Negara dalam usaha menumbangkan kerajaan, kata Puat Zakarshi. Ahli Majlis Tertinggi UMNO berkata, Ahli Bersatu Badrul Hisham yang kini lebih dikenali sebagai Cikgu Bat berani menyebarkan tuduhan palsu mengaitkan Agong kerana tiada penafian daripada kepimpinan PN. Ia sudah melampau kerana cerita palsu peralihan kerajaan ini berani mengaitkan pihak istana banyak kali. Ini berpunca kerana ada pihak PN sendiri tidak tegas dan berani pula mengiyakan cerita bohong kerajaan tebuk atap ini, katanya di Facebook. Puan juga Adun Rengit menggesa polis menyiasat dakwaan Cikgu Bat kerana menurutnya tindakan itu mencebar nama baik istana. Cikgu Bat, polis perlu siasat sama ada individu seperti Cikgu Bat diupah. Apakah ada pihak yang sanggup bayar kos guaman mereka jika disaman? Sebab itu mereka berani menyebar cerita palsu. Ya, jawapan saya. Baik tuan-tuan, kita nak cerita. Soalan Puan Zakarshi ni sangat menarik. Kekal tegang dia orang ni sangat menarik. Kenapa? Shaking tuan-tuan. Kekal tegang. Tap screen tuan-tuan. Tolong share. Tap screen, tolong share. Okey, timbul persoalan. Kenapa tidak ada kenyataan daripada PN yang menafikan perkara ini? 2 hari lepas, 3 hari lepas, masa keluar kenyataan, dan ini perkataan Cikgu Bat, mendapat perkenan daripada istana. Perkataan dia, mendapat perkenan daripada istana, 3 orang wakil Perikatan Nasional diperkenankan menghadap Yang di-Pertuan Agong. Ini ayat beliau. So, bila diperkenankan, seolah-olah Cikgu Bat menyatakan 2 perkara. Yang pertama, Yang di-Pertuan Agong telah memberi perkenan untuk menghadap kumpulan daripada Perikatan Nasional. On the other hand, the other side of the story, Perikatan Nasional seolah-olah telah memberitahu Cikgu Bat bahawa mereka bersedia untuk berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong dan telah pun mendapat jemputan untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong. Soalan dia, kalau perkara ini tidak benar, kalau perkara ini tidak berlaku, kalau perkara ini adalah palsu, kenapa Perikatan Nasional mengambil inisiatif, mengambil sikap berdiam diri dan membiarkan nama istana, nama Sultan, nama Agong dipermain-mainkan sedemikian? Kalau mereka memang membela kerajaan, apa orang kata, membela kesultanan, membela Melayu, membela raja, kenapa mereka sanggup membiarkan nama istana dan nama baik Yang di-Pertuan Agong diperkotak-katikkan, dimainkan dengan berita-berita palsu sebegini? Kenapa? Kenapa mereka tidak langsung membuat sebarang kenyataan menafikan perkara ini? Kenapa? Sebab itu sekarang ini disebabkan oleh kemelut sebegini, apa yang berlaku sebenarnya tuan-tuan? Okey. Adakah tidak ada orang pergi ke istana? Ada. Okey. Tetapi yang pergi ke istana itu bukanlah 3 orang ahli Perikatan Nasional. Bukan. Dia adalah wakil NGO. Memang 3 orang. Kan saya kata saya pernah pergi hantar memorandum 2 kali ke istana. Dan memang istana akan panggil 3 orang. 3 orang akan dipanggil. Tapi bukan menghadap Yang di-Pertuan Agong. Dia akan jumpa wakil istana. Masuk dalam satu bilik. Saya ingat lagi, minum. Kita serah memorandum. Lepas tu kita balik. Tapi bukan Yang di-Pertuan Agong. Itu berbeza. Sesiapa saja boleh pergi ke istana. Of course kena buat appointment lah. Janganlah ketuk pintu orang tak ada kan. Kena buat appointment. Boleh serahkan memorandum dan sebagainya. Itu terpulang. Tetapi tuan-tuan, untuk nak jumpa Yang di-Pertuan Agong bukan semudah itu. Lebih-lebih kali pula, lebih-lebih lagi pula dikatakan mendapat perkenan pula. Yang di-Pertuan Agong tu mendapat perkenan. Ui. Mendapat perkenan tuan-tuan Kita dengar. Kerajaan pandang serius tindakan individu heret istana. Kerajaan memandang serius terhadap tindakan beberapa individu dan pertubuhan NGO yang mengheret pihak istana dalam perhimpunan tanpa pemakluman, kata Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution.
Sebab itu katanya pihak polis akan memanggil pihak penganjur serta beberapa individu lain yang terlibat dalam perhimpunan di luar istana. Ini kerana mengikut Akta Perhimpunan Aman, penganjur mana-mana himpunan diperlukan untuk memaklumkan pihak polis bagi memohon kebenaran sebelum menganjurkan apa-apa perhimpunan secara aman. Dalam pada itu, kata Saifuddin, pihak penganjur jelas gagal menuruti perkara tersebut. Istana Negara buat laporan terhadap Cikgu Bat. Dulu Istana Sultan Selangor buat laporan terhadap Sanusi. Sekarang Istana Negara pula buat laporan terhadap Cikgu Bat. Satu laporan polis berhubung dakwaan Cikgu Bat atau nama-nama Badrul Hisham Syahrin yang berhubung dengan dakwaan 3 wakil Perikatan Nasional dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong pada Selasa. Berdasarkan laporan polis, pihak Istana Negara menafikan perkara tersebut dan Cikgu Bat didakwa kerana mengeluarkan kenyataan tidak tepat mengenai perkara itu. Laporan tersebut turut memberitahu kenyataan dibuat disedari menerusi video berdurasi 52 saat di TikTok pada 22 hari bulan Januari. Saya selaku wakil daripada istana, menurut wakil istana, menafikan dakwaan lelaki tersebut. Ia merupakan satu kenyataan yang tidak tepat. Jelas laporan polis dibuat bagi membolehkan pihak polis mengambil tindakan terhadap kes tersebut. Tuan-tuan, terus teranglah, masa video tu keluar, siapa yang percaya? Siapa yang pergi sebar video tu? Siapa yang bertakbir mengatakan, ya, kita akan tukar kerajaan, kita akan tukar kerajaan, kita akan tukar kerajaan, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya nak tunjuk satu gambar. Tuan-tuan, perhatikan muka dia orang ni. Dia kata di sini, rakyat bersama hemat Yang di-Pertuan Agong. Rakyat bersama hemat Yang di-Pertuan Agong. Tuan-tuan, saya nak cerita, kalau dia bersama hemat Yang di-Pertuan Agong, saya nak tanya geng-geng yang ada dalam gambar ni lah. Kalau dia bersama hemat Yang di-Pertuan Agong, kenapa mereka menafikan kerajaan yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong? Saya ulang, kalau mereka bersama dengan Yang di-Pertuan Agong, kenapa mereka berani menafikan, menolak kerajaan yang diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong? So sebenarnya siapa yang dahaka pada Sultan dan Agong sebenarnya? Ada iman, ada hati, tepuk dada, tanya selera. Okay. Dalam pada komosion nak tukar kerajaan, kita cukup jumlah, tukar kerajaan, cukup jumlah, tukar kerajaan. Tiba-tiba, tuan-tuan, tiba-tiba, apa yang berlaku tiba-tiba ni? Ada satu kenyataan daripada ahli parlimen. Okay, daripada satu kenyataan ahli parlimen Tanjung Karang menyokong Anwar, Datuk Seri Anwar Ibrahim. MP Tanjung Karang pula isytihar sokong Anwar. Ahli Parlimen Tanjung Karang, Zulkifli Hanafi, menjadi wakil rakyat pembangkang terbaru yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pengisytiharan sokongan ini kepada kepimpinan Perdana Menteri ke-10 adalah tanpa sebarang paksaan dan tekanan daripada mana-mana pihak yang saya lakukan dengan sepenuh hati untuk kepentingan penduduk Tanjung Karang. Zulkifli menjelaskan keputusan itu bertujuan memastikan nasib dan pembangunan penduduk di parlimen diwakilinya terus terbela dan dia akan mendapat pelbagai manfaat termasuk infrastruktur, kata beliau. Tuan-tuan, cerita tentang MP nak lompat ni, sebenarnya saya dah nyatakan pada 2 hari bulan Januari dulu. Okay. Ini kenyataan saya di dalam Facebook pada 2 Januari. Kalau tuan-tuan tengok tarikh tu, itu adalah tarikh 2 Januari ke atas ni. Dan mendapat 1.2k like. Saya kata seorang lagi MPPN akan sokong PMX. Tunggu. Dan akhirnya, hari ini, 24 hari bulan Januari, 22 hari kemudian, MP Tanjung Karang pula isytihar sokong Anwar Ibrahim. Macam mana kau tahu? Follow lah live saya, insyaAllah. Kita akan tahu. Saya tahu, cuma saya tak tahu bila dan saya tak tahu siapa. Bukan saya kata saya tak tahu siapa, tahu juga sebenarnya. Kita dapat hint lah. Cuma kita tak berani nak nak berani nak menyatakan kerana takut dia berubah hati.
Sebenarnya ada 2 orang yang paling penting di dalam PN yang sepatutnya melompat tapi tak jadi. Kenapa tu saya tak nak cerita lah. Itu personal. Ada cerita personal. Tapi 2 orang ni kalau dia orang melompat, ni kalau Tanjung Karang, setakat Labuan, setakat apa orang kata Kuala Kangsar, setakat Jeli, itu biasa, orang biasa. Ahli biasa, mungkin MP biasa. Tapi yang ni level pimpinan, tuan-tuan. Level pimpinan tau. Dikatakan bakal untuk menyokong PMX, bukan melompat keluar parti, tak. Menyokong PMX. Tapi sayang tak jadi. Dah hampir-hampir jadi. Tapi tak jadi. Tapi tak apalah. Hashtag kekal tegang. Hashtag kekal tegang. Kekal tegang. Kekal tegang. Itu maksud dia kekal tegang tu. Dalam masa yang sama. Okay, habis dah cerita tu. Kekal tegang. So akhirnya cukup jumlah. Siapa yang tak cukup jumlah sebenarnya? Siapa yang tak cukup jumlah? Saya tanya tuan-tuan. Siapa yang tak cukup jumlah? So akhirnya yang dikatakan tak cukup jumlah itu tak cukup jumlah. Baik.